أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Al-Misbahul Munir, muka surat 13, baris yang kedua daripada bawah. Surat 13, baris yang kedua daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan 20 sifat yang wajib atas mukallaf, wajib pada syarak mengetahui itu setengah daripada tu khabar dia. Dan 20 sifat yang wajib atas mukallaf mengetahui itu setengah tu khabar, setengah daripada perkara yang diijma' ulama' atasnya, atas 20 sifat. Setengah dari perkara yang diijma' ulama' atasnya. Maka barang siapa mengingkarkan akan 20 sifat dengan menyatakan tiada wajib diketahui akan dia, tiada wajib diketahui akan dia akan 20 sifat, maka jadi kafir. Kerana ia barang siapa yang mengingkarkan ijma', lagi pula mengingkarkan ada Tuhan, kerana ada Tuhan setengah daripada sifat yang 20 itu. Berartinya tidak boleh kata Allah ada dan sebagainya. Berarti engkar itulah. Tidak boleh kata Tuhan ada dan sebagainya. Dan 20 sifat yang wajib atas mukallaf mengetahui itu. Mengetahui tepatnya pada wajib. Yang wajib atas mukallaf mengetahui itu setengah daripada perkara yang diijma' ulama' atasnya. Ini pergi kepada 20 sifat yang wajib atas mukallaf mengetahui serta berpegang secara tafsil atas jalanan yang masyhur. Atas jalanan yang masyhur. Adapun atas jalanan yang rajih, jalanan yang kuat dalil, jalanan Imam Asy'ari, yang wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang atas dalam tafsil adalah 13 sifat jua. Daripada sifat wujud, qidam, baqa' sampailah kepada sifat kalam jua. Itu atas jalanan yang rajih, jalan yang kuat dalil,
atas jalanan Imam Asy'ari. Tapi masyhur kitanya jalanan sifat 20, jalanan Imam Maturidi. Cuma pelik sedikitlah. Dia kalaulah tempat tu kebiasaannya fiqh bermazhab Syafi'i, maka akan mengikuti jalanan Imam Asy'ari sifat 13. Sebab Imam Asy'ari fiqhnya bermazhab Syafi'i. Imam Asy'ari fiqhnya bermazhab Syafi'i. Adapun Imam Maturidi fiqhnya bermazhab Hanafi. Jadi biasanya di tempat yang fiqh bermazhab Hanafi, maka tauhidnya jalanan sifat 20, jalanan Imam Maturidi. Tapi dah siapa kita gitu. Siapa kitanya fiqh jalanan Imam Syafi'i, tauhid jalanan Imam Maturidi, jalanan sifat 20. So siapa kita gitu. Gitulah kitanya. Ada orang tanyalah, kenapa tempat kita ni fiqh bermazhab Syafi'i, kenapa tak jadi mazhab Hanafi? Sebab kalau kira-kira umat Islam yang paling banyak mazhab Hanafi fiqh. Kalau kira-kira lah, dah India lagi, Pakistan lagi, Bangladesh lagi, orang mana dah situnya? Mana dah situnya? Kenapa tempat kita jadi bermazhab Syafi'i? Sebab pendakwah yang sampai di tempat kita ni, dia mari di tempat bermazhab Syafi'i. Kalau pendakwah yang sampai di tempat kita ni mari daripada tempat mereka bermazhab Hanafi, mazhab Hanafi lah kitanya. Bukan pilih-pilih ni. Bukan pilih-pilih. Yang sampai kepada kita, yang mengembangkan agama tu, yang mengembangkan agama tu bermazhab Hanafi, tempat tu bermazhab Hanafi. Yang mengembangkan agama tu bermazhab Maliki, tempat tu bermazhab Maliki. Yang mengembangkan agama tu bermazhab Syafi'i, jadi mazhab Syafi'i lah kitanya. Lepas tu kita tak boleh ke pakai mazhab lain? Apa tak bolehnya? Muktabar belaka, janji ilmu, janji ada ilmu je. Tapi untuk individu lah, untuk umum, di tempat kita ni pula ilmunya terhad. Adapun di negara-negara Arab, di tempat mereka ilmu meluas. Ada bagai-bagai mazhab, tak ada masalah. Mazhab mana sekalipun muktabar, janji berdasarkan kepada ilmu. Yang masalah kitanya bukan kata nak mazhab lain. Mazhab Syafi'i pun tak ada mazhab Syafi'i pun kita ni. Lepas tu dalam kitab Tuhfah Ibn Hajar, Al-Awam la mazhab lahum. Orang awam tak ada mazhab. Kena hak mana-mana jadi kita bermazhab Syafi'i. Berapa kitab fiqh bermazhab Syafi'i kita belajar? Untuk belajar-belajar pun dah mazhab Syafi'i kita. Dakwa boleh lah. Dah kita Malaysia jadi mazhab Syafi'i, tak jadi gitu. Dia tak jadi gitu. Dia bermazhab Syafi'i ni kalau fiqh kita belajar ilmu fiqh mazhab Syafi'i. Karena kita orang awam ni gitulah. Ngaku tak apalah, ngakulah mazhab Syafi'i, ngaku je lah. Tapi biasanya kalau tempat tu mazhab Syafi'i, maka tauhidnya jalanan Imam Asy'ari, jalanan sifat 13. Itulah jalanan yang rajih, jalanan kuat dalil, tapi tidak masyhur. Yang masyhurnya jalanan sifat 20. Kalau sebut sifat 13, kita kena memperjelaskan pula. Orang akan jadi tertanya-tanya, mari mana pula dia ni? Sifat 13 ni ajaran baru ke ni? Akan timbul gitu. Kita kena beri penjelasan pula. Sebab umumnya sifat 20. Nama ilmu pun kadang-kadang ilmu sifat 20. Ilmu tauhid ini, ilmu usuluddin ni, ilmu kalam ni tak sebut ngaji apa tu? Ilmu sifat 20. Dia pun nama sifat 20 nak ilmu ni.
Dah masyhur dia gitu. Sifat 20. Sebab itulah boleh ambil iktibar lah. Dia muktamad rajih dengan masyhur ni dia tak semestinya. Dia tak mestinya. Orang tu masyhur, pastilah dia orang paling alim. Tidak. Dia orang paling alim, pasti dia masyhur. Tidak. Kena faham gitulah. Dia masyhur kerana ada kelebihan yang Tuhan jadikan pada dia. Jadi masyhurlah dianya. Tapi di tempat tersebut, adakah dia yang paling alim, paling yang dipegangi, paling yang menjadi tempat rojokan? Tidak juga. Masyhur dia. Tapi yang rojih, yang muktamad tempat tu, guru yang lain. Tapi guru yang rojih, yang muktamad ni, yang di tempat menjadi tempat rojokan, orang luar kadang-kadang tak apa kenal. Jadi tak mestinya rojih itu masyhur, tak semestinya. Kuat dalil 13 dah masyhur, 20 yang masyhur. Sama juga kalau kita pergi pada hukum hakam fiqh. Tanya orang kita lah, tanya orang kita, berkait dengan orang lelaki, satu berkait dengan orang perempuan. Tanya orang lelaki mana-mana pun, apakah hukum solat berjemaah atas orang lelaki? Jawapan biasanya fardu kifayah. Itu bukan pandangan muktamad fardu kifayah. Pandangan muktamad, pandangan Imam Rafi'i, sunnatun muakkadah. Bukan fardu kifayah. Itu pandangan Imam Nawawi. Tapi tak ada orang jawab sunnatun muakkadah. Semua jawab fardu kifayah. Tambahan pula jumhur mutaakhirin, walaupun daripada mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, yang mazhab Hanafi, mazhab Hambali ni pandangan imam mereka agak keras berkaitan dengan sembahyang ni. Pandangan mazhab Hambali contohnya syarat untuk sah sembahyang adalah berjamaah. Ni. Tapi mutaakhirin, ulama yang mutaakhir dari kalangan ulama Hanafiyah, mutaakhirin di kalangan ulama Hanabilah, mereka memilih pandangan sunnatun muakkadah. Dan itulah pandangan yang muktamad dalam mazhab Syafi'i kita. Mana kalau satu kampung tu senyap, langsung tidak didirikan salat berjemaah di tempat yang terbuka, yang orang semua boleh pergi belaka, cuma makruh sahaja atas lelaki yang cukup syarat di kampung tu. Kalau fardu kifayah, habis berdosa orang lelaki kampung tu. Pandangan muktamad sunnatun muakkadah, hanya makruh jua. Ini pandangan yang muktamad, tapi tak masyhur. Kita balik pada orang perempuan. Tanya siapa-siapa orang perempuan pun, macam mana aurah perempuan di hadapan lelaki ajnabi? Macam mana aurah perempuan di hadapan lelaki ajnabi? Jawapan yang biasanya, sebagaimana aurah di dalam sembahyang sekalian badan, melainkan muka dan dua tangan. Itu pandangan dhaif gitu. Itu pandangan Imam Rafi'i. Atau kau pula situ. Itu pandangan dhaif. Pandangan muktamad, pandangan Imam Nawawi. Aurah perempuan di hadapan lelaki ajnabi sekalian tidak ada pengecualian. Muka aurah, tangan aurah, mata aurah. Itu pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i. Tapi orang tak tahu tu. Biasa tanya orang perempuan, muka dengan dua tangan bukan aurah di hadapan lelaki ajnabi. Maka aurah sama macam orang semayang lah. Tak betul. Tak betul gitu. Ada ni. Sebab tu orang perempuan dia ada 5 aurah. 5, bukan 4, 5. Sebab dia aurah berbeza, dia ada 5. Ini yang kita wisyah ada ni. 5. Aurah dalam sembahyang lain. Aurah di hadapan lelaki ajnabi lain. Aurah sesama mahram. Aurah sesama mahram. Aurah sesama perempuan muslimah. Aurah seorang diri. Satu lagi nya aurah di hadapan perempuan yang kafirah. 4 bukan 5, 4. Satu aurah di dalam sembahyang. Satu aurah di hadapan lelaki ajnabi. Lain-lain. Yang banyaknya antara pusat dan lutut, aurah di hadapan lelaki mahram, di hadapan perempuan yang muslimah, dan juga ketika seorang diri antara pusat dan lutut. Satu lagi aurahnya di hadapan perempuan kafirah. Dia ada 4 aurah bagi perempuan.
Tapi nak beza antara aurah di dalam sembahyang sekalian badan melainkan muka dan dua tangan, aurah di depan lelaki ajnabi sekalian, tak ada pengecualian. Pandai ni, dia ada 4 aurah bagi perempuan. Kalau aurah perempuan di hadapan lelaki ajnabi sama dengan aurah perempuan dalam sembahyang, dia ada 3 jenis aurah je lah, bukan 4. Itu pandangan muktamad. Tapi masyhur ke tak? Tak. Pada ni dia muktamad tak semestinya masyhur. Masyhur tak semestinya muktamad. Masyhur sifat 20. Hak rajih muktamad sifat 13. Sifat 13 tertanya-tanya. Dia gitu. Ada ni. Dia masyhur ni maka surah qailu. Ramai sebut masyhur lah. Ramai sebut masyhur lah. Makna tu guru tu Allah semua orang kenal. Tepat tu amal lagi tu guru, tapi orang tak kenal. Adakah yang masyhur yang dikenal itu yang paling rajih, yang paling muktamad, yang paling alim? Tak semestinya. Badan dia walaupun jalanan yang masyhur 20, kita ni 20 lah. Tapi biasanya yang kita berpegang hanya 13 sahaja. Sebab nak berpegang kaunuhu atas jalan sifat 20, tu kena ngaji halusi. Banyakkan kita berpegang kaunuhu atas jalan sifat 13. Kaunuhu qadiran sampai kaunu mutakalliman, ijma' ulama sifat Allah. Kaunuhu tu ijma' ulama sifat Allah. Tetapi jalanan Imam Asy'ari kaunuhu qadiran sampai kaunu mutakalliman, mengetahui dan berpegang atas jalan ijmal jua. Di situ. Adapun kaunuhu qadiran ni ijma' sampai ke Mu'tazilah pun berpegang kaunuhu qadiran. Walaupun Mu'tazilah tidak berpegang sifat kudrah di zat Allah Ta'ala, tapi Mu'tazilah berpegang kaunuhu qadiran, keadaan Allah yang kuasa dengan zat, bukan kuasa dengan sifat. Mana kaunuhu ni ijma' sifat Allah Subhanahu wa taala walaupun Mu'tazilah. Cuma jalanan sifat 13 kaunuhu qadiran sampai kaunu mutakalliman wajib berpegang atas jalan ijma'. Tak erti tak apa. Kaunuhu qadiran sifat kesempurnaan bagi Allah. Patut pegang macam mana? Secara ijmal sifat Allah sudah. Kalau sifat 20 kena perinci betul-betul kaunuhu qadiran tu apa maksud dia. Keadaan Allah yang kuasa, itu terjemahan, itu balik bahasa. Dia sifat 20 ni ada 2 peringkat. Satu terjemahan, satu makna. Ada terjemahan dengan makna, kita tulis je tau. Terjemahan dengan makna tulis tau. Kita tak faham bahasa Arab, makna apa gitu tau. Dah kita ni terjemah dengan makna ni satu ke? Terjemah dengan makna maksud tu lah. Dia satu terjemah, satu makna. Contoh qidam, balik bahasa, terjemah balik bahasa. Terjemah tu bukan bahasa Arab, bahasa Melayu, bahasa Arab tu. Tarjamah yutarjimu tu bahasa Arab, tapi jadi bahasa Malaysia terjemah. Terjemah qidam artinya sedia. Makna dia ataupun maksud, kau panggil apa? Yang pertama qidam, terjemah dia sedia. Maksud dia tiada permulaan bagi ada Allah. Qiyamuhu ta'ala binafsih, terjemah dia berdiri Allah dengan sendiri. Berdiri Allah dengan sendiri. Allah bangun tak payah rakaat. Punah ranah lah. Ada berdiri dengan sendiri, Allah berdiri bangun tak payah rakaat. Itu sifat yang kelima. Sifat yang keempat mukhalafah. Berdiri macam mana tak mukhalafah lah pulaknya. Berdiri dengan makna tidak berkehendak Allah kepada zat, tidak berkehendak Allah kepada penjadi. Itu maksud dia. Berdiri dengan sendiri itu terjemahan.
Maksudnya tiada berkehendak kepada zat dan tiada berkehendak kepada penjadi. Hak tu yang maksud dia, hak tu fardhu ain kena tahu. Kaunuhu ta'ala qadiran, terjemahan keadaan Allah yang kuasa. Maksud dia satu sifat yang melazimi bagi sifat kudrah, seolah-olah kaunu qadiran ni yang melekatkan sifat kudrah di zat Allah. Itu maksud dia. Itu jalanan sifat 20. Tapi kita maksud dia kita tak kerti. Satu sifat yang melazimi bagi sifat kudrah lah. Kaunuhu qadiran, satu sifat yang melazimi bagi sifat kudrah, seolah-olah kaunuhu qadiran lah yang melekatkan sifat kudrah di zat Allah. Payah pula kitanya. Lepas tu kaunuhu qadiran mana apa? Ada kudrah di zat Allah. Itu jalanan sifat 13. Itu jalanan sifat 13. Jadi makna terkadang kita ni sebut sifat 20, tapi sebenarnya kita berpegang jalanan Imam Asy'ari sifat 13. Tapi macam mana dengan qiyamuhu binafsi? Itu sifat 13 tu. Paling kurang dah qiyamuhu binafsi. Ni pun satu juga ni. Terjemahan tahulah. Maksud dia apa? Terjemahan tadi berdiri dengan sendiri. Maksud dia kalau kidam tak apalah, sedia. Maksud dia apa kita faham dah. Tu pun kadang-kadang ada tempat dia test, dia mari ceramah mula-mula, dia uji tempat tu. Kidam artinya sedia. Okeylah, semua pun begitu. Apakah maksud sedia? Apakah makna sedia? Tiba-tiba satu masjid tak jawab. Kidam artinya sedia. Okey. Dia pun tanya pula, apa maksud sedia? Seorang tak jawab. Dia kata berat orang masjid ni. Tak ada akidah orang masjid ni. Senyap orang masjid tu sebut tak ada akidah. Tak ada akidah nak duduk mana? Dah. Sedia mana apa sedia? Seorang tak jawab tak ada akidah dibubuh. Allah sedap dibubuh. Tak ada akidah. Senyap orang masjid tu. Sebut tak ada akidah pun senyap. Tahu tak ada akidah ni ke apa? Berat sungguhlah. Hak tukang kata tu je dah. Hak tukang kena tu. Hak tukang kena ramai-ramai tu. Senyap je kata tak ada akidah. Kim dia. Okey. Kidam sedia. Apa maksud sedia? Apa maksud sedia? Tak jawab tu kerana senang sangat berkali dah. Orang dia ada kot kalau soalan senang orang malah jawab. Allah disoal kita macam budak-budak malah kulayang. Dia tak tahu. Boleh tak tahu. Kalau senang sangat malah basi tau. Dia tanya soalan gitu kita. Ingat kita ni komang sangat ke? Soalan mudah-mudah kita tanya. Mungkin juga. Ke macam mana? Tak jawab seorang. Dia pun letak tak ada akidah. Tak kenal Tuhan. Sedia tak tahu makna. Sedia dengan makna tidak ada permulaan bagi ada Allah. Gitulah yang kita pegangnya. Tak nanti boleh jawab tauhid ni. Tapi beratlah dituduh tak ada akidah, tak kenal Tuhan. Orang masjid tu tak jawab kenapa tak tahulah. Ataupun jenis masjid tu tak ada soal jawab ke, dia tak ada orang mengajar gitu ke, dengar je malah nak mikir-mikir jawapan ke, wallahu a'lam. Macam mana dengan qiyamuhu binafsi? Berdiri Allah dengan sendiri. Apa makna maksud dia? Kadang-kadang ada jawab juga ni. Tiada berkendak kepada zat, tiada berkendak kepada penjadi. Kalau tak ada ni, kalau tak ada jawapan, macam mana pegangan? Walaupun tak ada jawapan, pegangan clear. Sebab apa? Makna kedua, garanti. Tiada berkendak kepada yang menjadi. Dan Allah kidam, sedia. Nak yang penjadi macam mana? Dah sedia. Tiada berkendak kepada zat. Lah kita berpegang Allah zat yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Yang berkendak pada zat adalah sifat. Kita tidak berpegang Allah sifat. Ada yang berpegang kudrah itulah Allah, iradah itulah Allah, ilmu itulah Allah. Banyak Allah kalau gitu kau. Kita berpegang Allah zat yang wajib ada, yang bersifat dengan kudrah, iradah, ilmu, yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Bila Allah zat, tidak pernah pada zat yang lain. Itu je. Tapi jawapan tak anda.
Tapi cukuplah pegangan kitanya. Tapi kalau kaunuhu qadira, tak lepas tak apa. Berpegang jalanan sifat 13. Hak comel susunan ni dalam kitab Faridatul Faraid. Faridatul comel susunan. Susunan kitab Faridatul Faraid, permulaan yang wajib atas mukallaf, sama ada lelaki ataupun perempuan, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah Subhanahu wa taala tu dimulai dengan mengetahui dan berpegang akan sifat kesempurnaan bagi Allah secara ijmal. Ana kitab Faridatul Faraid secara ijmal. Baik. Kemudian yang wajib mengetahui secara tafsir 13 sifat. Itu dalam kitab Faridatul Faraid. Barulah didatangkan jalanan yang masyhur 20 sifat, tapi dimulai dengan 13 sifat. Sebab di awal kitab Faridatul Faraid, Syekh Ahmad sudah menyatakan bahawa ia mengikuti jalanan Imam Asy'ari. Syekh Ahmad di awal kitab Faridah menyatakan bahawa ia mengikuti mazhab Imam Asy'ari. Jadi sifat 13. Maka dimulai dengan sifat 13. Barulah dizuli dengan yang masyhur sifat 20. Itu comel dalam kitab Faridatul Faraid. Dan kitab Faridatul Faraid sampai ke sifat 13, stop. Sampai ke kalam berhenti. Dia huraikan kalam panjang, dia pun pecah kepada nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Dia gitu. Sifat maknawiyah ada 7. Pertama, kaunuhu ta'ala qadiran. Jadi dalam kitab Faridatul Faraid nak cari nombor 14 tak ada. Nombor 15, nombor 20 tak ada. Dia tak ada. Dia berarti 13 sifat kalam, nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Maknawiyah ada 7. Pertama, kaunuhu ta'ala qadiran. Kedua, kaunuhu ta'ala muridan. Ketujuh, kaunuhu ta'ala mutakalliman. Tapi nak cari nombor 14 tak ada. Itu dalam kitab Faridatul Faraid. Itu jelas. Sifat 13. Kemudian pergi pada jalanan yang masyhur sifat 20. Kita ini dah ni. Pergi pada 20 lalu dah ni. Dan kita Al-Misbahul Munir. Dan kebanyakan kitab gitulah. Dia pergi pada 20 lalu dah. Tidak sebut sifat 13. Sifat kitab Faridah lah comel. Sebut sifat 13. Hak wajib mengetahui dan berpegang secara tafsir secara satu-satu. Tapi kaunuhu ta'ala qadiran ijma', walaupun Mu'tazilah pun mengakui berpegang Allah bersifat dengan kaunuhu ta'ala qadiran, keadaan Allah yang kuasa, tapi Mu'tazilahnya kuasa dengan zat, bukan kuasa dengan sifat kudrah. Itu je beza. Menafikan kaunuhu ta'ala qadiran serta mengisbatkan, menetap kepada Allah yang lemah, apa jadi kafir. Menafikan kaunuhu ta'ala qadiran, kepada Allah yang berkuasa, serta mengisbatkan, menetapkan kepada Allah yang ajizan, yang lemah, apa jadi kafir. Huraian ni comel dalam kitab Faridatul Faraid. Huraian berkaitan dengan sifat kaunuhu ni. Dan kita Al-Misbahul Munir ni tak cerita mana. Dia tak cerita. Ada kitab Faridatul Faraid dia cerita molek. Hak jalanan sifat 13 sekalipun tetap berpegang keadaan Allah yang kuasa, tapi makna yang berbeza dengan jalanan sifat 20. Hingga ke Mu'tazilah pun berpegang kaunuhu ta'ala qadiran. Ada kitab Faridatul Faraid. Mana bukan kata sifat 20, sifat 13 ni mereka menolak kaunuhu ta'ala qadiran sebagai sifat Allah. Bukan. Bahkan kaunuhu ta'ala qadiran itulah hak ijma' sungguhnya. Kalau sifat ma'ani yang 7, kudrah, iradah, ilmu, hayah, sama, basar, kalam, ijma' ahli sunnah wal jamaah je. Mu'tazilah tidak berpegang.
Kalau kaunuhu ta'ala qadiran sampai kaunuhu ta'ala mutakalliman, maknanya ada 7 ijma' ahli sunnah dan mu'tazilah. Pandai ni. Ijma' ahli sunnah dan mu'tazilah. Adapun sifat 20 kudrah iradah sampai ke kalam, ijma' ahli sunnah je. Ini sifat Allah. Mu'tazilah dia ingkar. Macam mana tolak? Tidak ada sifat kudrah di zat Allah. Itu akidah Mu'tazilah. Al-Quran pun tidak menyebut pun Allah bersifat dengan kudrah iradah ilmu. Al-Quran hanya menyebut wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah ni maha kuasa. Wa huwa samiul basir. Wa huwa samiul alim. Hanya Quran menyebut Allah yang maha mendengar, maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui. Quran tidak menyebut di zat Allah ada kudrah ke, sama ilmu ke, sama bahasa kalam. Tidak ada. Ahli sunnah yang berpegang di zat Allah ada sifat, itu dengan dilalah iltizamiyah je. Dengan dilalah iltizamiyah. Apabila Al-Quran menyebut Allah ni maha kuasa, lazim dia ada sifat kuasa di zat Allah. Allah maha mendengar, fahamnya di zat Allah ada sifat sama. Bukan dilalah yang soreh, bukan iltizamiyah sahaja. Sebab tu Mu'tazilah yang menafikan sifat mana itu di zat Allah tidak dihukumkan kafir. Tidak dihukumkan kafir. Ada dia. Ada dia punya hujah-hujah dia tu. Tapi jangan salah faham. Sebab saya pernah dengar dalam satu pengajaran menceritakan macam mana akidah Mu'tazilah. Di antara akidah Mu'tazilahnya, mereka tidak berpegang sifat kudrah iradah sampai kalam di zat Allah. Mereka berpegang tak ada sifat tu di zat Allah. Tiba-tiba yang berceramah tu kata, berarti Mu'tazilah berpegang Allah lemah. Tu kan Mu'tazilah tu kafir tu. Dah Mu'tazilah berpegang tidak ada sifat kudrah di zat Allah, lemah lah. Lemah tu kan Mu'tazilah tu kafir. Dah tak ada sifat kudrah. Allah maha kuasa, kuasa dengan zat. Allah berkehendak, berkehendak dengan zat. Allah mengetahui, mengetahui dengan zat. Allah hidup, hidup dengan zat. Bukan Allah lemah. Kita ahli sunnah, Allah berkuasa dengan sifat kudrah. Allah berkehendak dengan sifat iradah. Allah mengetahui dengan sifat ilmu. Allah hidup dengan sifat hayat. Mu'tazilah Allah berkuasa dengan zat, bukan dengan sifat. Itu beza dia. Mana bukan kata Mu'tazilah berpegang di zat Allah tiada sifat kudrah, berarti Mu'tazilah berpegang Allah lemah. Bukan. Allah berkuasa, kuasa dengan zat. Anda faham? Jadi sifat 20 ijma' sungguhnya kaunuhu qadiran. Kudrah iradah sampai ke kalam itu dinafikan oleh Mu'tazilah. Faham tak tu? Wujud kidang bakok sampai wahdah tu ijma' lah tu, tak ada khilaf langsung tu. Faham tak? Ini hak berkait dengan sifat 20 atau dalam tafsir, tapi jalanan yang rajih yang kuat dalil adalah sifat 13. Itu jalanan yang rajih, jalanan yang muktamad, jalanan Imam Asy'ari. Dan 20 sifat yang wajib atas mukallaf mengetahui itu setengah daripada perkara yang diijma' ulama atasnya. Maka barang siapa hak 20 sifat ni ijma' pada i'tiqad lah. Ijma' pada i'tiqad, tidak ijma' pada bilang. Bilang ni bukan sifat 13, sifat 20 pun ada. Bilang sifat 20 bukan sifat 13, sifat 12 pun ada. Atas satu pandangan di kalangan yang bermadzhab Asy'ari, oleh kerana wujud ni ainul mawjud, maka wujud bukan sifat. Itu bahasa lain. Jadi 20 je lah. 12 je lah, bukan 13. Pada ni. Sebab wujud sifat hal itu jalanan Imam Maturidi. Ada perjalanan Imam Asy'ari, wujud ainul mawjud, diri zat itulah wujud. Maka wujud bukan sifat.
Maka ada jalanan sifat Allah dua belah, wujud dia tak bilang. Sebab zat itulah wujud, wujud itulah zat. Sebab apa antara wujud dengan zat, zat dengan wujud ni tak terima akal. Berpisah antara dua tu, tak terima akal. Dia terima akal tak? Zat tapi tak ada. Ada tapi bukan zat. Boleh terima akal? Tak terima akal lah. Bila zat pastilah ada sifat wujud. Zat tak ada sifat kidam, zat kita. Zat tak ada sifat bakar, zat kita. Pelik apa? Zat tanpa sifat wujud ada. Zat tanpa sifat wujud. Satu diri, satu perkara, betul. Tapi tak ada sifat wujud. Pening lah kita dengar. Pening dengar apa? Tak masuk akal. Jadi satu pandangannya, zat itulah wujud, wujud itulah zat. Maka wujud bukan satu sifat. Maka sifatnya tiga belah, dua belah. Dua belah pun ada. Tu hak pada bilang. Ijma' pada i'tiqad, tidak pada bilang. Tambahan pula orang yang tak terima kaedah sifat 20, lagilah dia tak bilang. Dia tolak sifat 20 memang tak bilang lah. Tapi mereka berpegang Allah ada. Mereka berpegang Allah ada, tidak ada permulaan. Mereka berpegang Allah tidak ada kesudahan. Ada ni. Dan yang mereka engkar kaedah bilang tu. Bukan engkar di pegangan. Tolak sifat 20, tolak Allah wujud. Tolak Allah kidam bakar. Tu kafir teguh lah tunya. Kan tak ni? Jadi sekarang ni ijma' pada i'tiqad, bukan ijma' pada bilang. Kan tak? Dia sifat-sifat 20, sifat 13 ni kurung yang keempat. Kurung yang keempat. Pada masa Imam Syafi'i tak ada. Dia dalam bab akidah ni kena balik pada sejarah lah. Pada masa Nabi SAW itu clear lah. Clear. Bab akidah clear. Bab fiqh ni berlaku dah di kalangan sahabat yang fahaman yang berbeza. Hak kisah semayang tu lah, semayang asar tu. Hak ketika pergi kepada kabilah Bani Quraizah tu. Dah. Kabilah Bani Quraizah dah. Hak Nabi perintah semayang asar tu, dia sampai di tempat. Tapi perjalanan terganggu. Waktu nak habis dah, tempat tak sampai lagi. Maka satu puak sahabat, Nabi kata, semayang asar di tempat tu. Habis asar dan maghrib, semayang asar di tempat tu. Pada ni. Satu sekumpulan sahabat pula, Nabi semayang asar di tempat tu kalau sempat sapa. Kalau sempat sapa, Nabi tak kata. Sahabat yang faham. Sebab apa? Sebab semayang ni kita abang mau kuta. Kefarduan yang disakatkan waktu. Ada ni. Jadi waktu dia dah. Tak boleh semayang dah di luar waktu. Nabi pesan semayang asar di tempat tu. Kalau sempat sapa, itu fahaman sekumpulan sahabat. Fahaman sekumpulan sahabat ni dah. Nabi kata dah, semayang asar di tempat tu dah kira habis waktu pun. Tu. Satunya semayang asar luar waktu. Luar waktu. Satu puak pula semayang asar di dalam waktu di tempat yang tidak diperintah oleh Nabi. Dua-dua tu. Dua-dua tu nampak ada betul ada salah. Hak semayang asar di tempat tu walaupun habis asar, betul tu ikut perintah Nabi. Salah tu Quran sebut dah ada waktu dia kan. Luar waktu tu salah ikut Quran. Hak semayang dalam perjalanan. Betul lah nampak di semayang ikut Quran kata ada waktu dia dah. Tapi salah dah ikut kata-kata Nabi. Pada ni. Itu sudah ada perbezaan. Pada masa Nabi bila diangkatkan pengaduan dari Nabi terima belaka kedua-dua. Itu dalam bab fiqh. Masa Nabi pun sudah timbul perbezaan di kalangan sahabat. Bab akidah clear. Sampai masa Khulafaur Rasyidin
Masa Khulafaur Rasyidin pun sama, clear. Masa Khulafaur Rasyidin 30 tahun tu clear, beres. Dalam bab akidah tidak ada timbul sebarang pertikaian. Yang timbul pertikaiannya dalam bab hukum furu' tu ada. Dalam bab akidah belum ada timbul pembicaraan lagi pada masa Khulafaur Rasyidin. Naiklah Bani Umayyah, benar naiklah Bani Abbasiyah. Pada masa Bani Umayyah tu timbullah ada sedikit-sedikit pembicaraan berkaitan dengan akidah. Hak timbul banyak dalam bab akidah adalah pada masa pemerintahan Abbasiyah. Masa pemerintahan dia sudah bertambah luas dah. Mana hak masuk Islam tu bukan lagi di kalangan orang Arab, orang Ajam, dengan mana mereka tidak memahami ayat Quran dan hadis Nabi sebab bukan bahasa mereka, dan orang yang masuk Islam tu bawa bagai-bagai agama-agama yang berbeza dengan agama penyembah berhala, agama wasani. Ketika itulah apabila sudah bukan lagi orang Arab memahami Al-Quran dan hadis, maka timbul bagai-bagai pemahaman akidah yang terpesong, maka timbullah jalanan Imam Asy'ari, Imam Maturidi. Pada masa Imam Syafi'i clear, tak ada banyak pembicaraan. Betul ke biasa soal kita, kamu fiqh bermazhab Syafi'i, kenapa tauhid kamu tak ambil Imam Syafi'i? Ambil tauhid Imam Syafi'i lah. Kenapa ambil tauhid Imam Asy'ari? Imam Asy'ari sendiri pun fiqhnya taklid ikut Imam Syafi'i. Ambil Imam Syafi'i lah. Sebab masa Imam Syafi'i tidak timbul pembicaraan dalam bab tauhid. Sebab clear. Kemudian baru timbul. Faham tak ni? Kita nak berakidah akidah Imam Syafi'i, itu akidah salah. Hak berkaitan dengan sifat-sifat yang tidak ada perbezaan ni satu jalan je. Ayat-ayat mutasyabih baru timbullah jalanan salah macam mana, jalan khalah macam mana. Hak jalan salah tu jalanan Imam Syafi'i. Hak wujud inah bakok tu satu jalan je. Ada ni. Cuma masih Imam Syafi'i tak ada susunan. Kaedah tu tak ada. Wujud inah bakok tak ada. Pada masa Imam Syafi'i, Quran hadis, Quran hadis. Pada masa itu, di 3 kurun yang pertama yang dijamin oleh Nabi SAW. Lepas ada 3 kurun pertama itulah kurun yang keempat baru timbullah bagai-bagai pahaman yang terpesong. Maka terangkatlah Imam Asy'ari dengan Imam Maturidi. Itu balik pada sejarah. Jadi yang silsilah sanad ilmu akidah sampai ke kita, jalanan Imam Asy'ari, Imam Maturidi, yang sanad mereka sampai kepada Nabi SAW. Itu saja. Ini pun kita kena faham jugalah dia punya sejarah dia. Sejarah kita kena faham. Tidak kita akan keliru jugalah. Oh, fiqh Imam Syafi'i, tauhid ambil Imam Asy'ari, hak fiqh pun ikut Imam Syafi'i. Tambah kalau ditanya pula kita, wajib tak belajar sifat 20? Jawab mana? Jawab wajib. Wajib. Berdosa Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tak mengaji sifat 20. Dia letak begitu. Kalau kita kata tak wajib, tak wajib, kita nak kenal Tuhan macam mana? Ikut jalanan Imam Syafi'i lah, Quran hadis. Kita tak sampai tangga tu. Tak ni. Kalau kata tak wajib, kalau kata wajib, berdosa Imam Syafi'i tak belajar sifat 20. Berdosa sahabat kerana tak belajar sifat 20. Dia letak gitu je. Nganga kitanya. Sama je lah. Kalau kita nak contoh kok, belajar wajib tak belajar hukum tajwid? Wajib belajar hukum tajwid. Ada nun mati 5 hukum, mim mati lagi, mak lagi. Wajib tak belajar? Wajib belajar. Dosa sahabat tak belajar. Izhar, ikhfa, idram, iqlaq tak ada masa sahabat. Itu semua kemudian lah ke tu. Ada mak tu, makning wajib belajar. Dosa sahabat tak belajar. Memang tak ada sungguh. Kaedah tu tak ada. Tapi ulama susung ni idram, ikhfa, itu hak Nabi baca. Tapi ada relevan dia letak nama tu. Kenapa letak nama ikhfa? Kenapa letak nama izhar? Kenapa letak nama idram, iqlaq? Adalah relevan dianya. Tapi semua tu tak ada masa Nabi. Wajib tak belajar hukum tajwid, hukum nun mati, mim mati. Wajib belajar. Sahabat berdosa. Kau nak perakak gitulah.
Wajib belajarlah. Sebab itu bacaan Al-Quran Nabi SAW, nama je ulama susun. Wajiblah belajar wujud kena bakar. Ini akidah Nabi. Susunan tu ulama yang susun. Biar faham gitu. Kita naik setangga, kita memahami Al-Quran dan hadis. Maka kita pun akidah Al-Quran dan hadis. Ini orang-orang yang terpilih sahaja. Susah juga kadang-kadang orang duk main ke sifat 20 ni. Jadi sifat 20 ni wajib atas mukallaf mengetahui itu setengah daripada perkara yang diijma' ulama atau ijma' pada i'tiqad, bukan ijma' pada bilang. Maka barang siapa mengingkarkan dengan mengatakan tidak wajib diketahui akan dia, maka jadi kafir. Diingkar mengetahui akan wujud Allah, tak payahnya. Tak wajib tahu kidang Allah, tak wajib tahu bakar Allah, memang kafir sungguh. Tak payah belajar wujud kidang bakar, kaedah. Tapi adakah dia engkar mengetahui berpegang wujud kidang bakar? Tak ada orang engkar. Ini maksudnya barang siapa mengingkarkan dengan mengatakan dengan mengiktikadkan tak wajib diketahui akan dia, tak wajib mengetahui dan berpegang akan wujud kidang bakar sifat 20, maka jadi kafir sungguhlah. Kerana ia barang siapa tu mengingkarkan ijma' ulama wujud kidang bakar ni, dia ingkar ijma' kafir lah. Lagi pula mengingkarkan ada Tuhan. Kalau ingkar sifat 20, ingkar ada Tuhan lah. Kerana ada itu wujud tu lah. Kerana ada itu, bunyi ada tu pelik tau. Kerana wujud itu, baru sedap bunyi tau, bahasa Arab. Kerana ada itu, kerana wujud itu setengah daripada sifat yang 20 itu. Berarti engkar ni tidak boleh kata Tuhan ada atau sebagainya. Memang kafir sungguhlah. Maka orang yang tidak boleh berkata dengan ada Tuhan itu, orang kafir wa'liyazabillah. Tidak boleh berkata, tidak boleh beriktikad lah. Dia berkata di sini dengan mana beriktikad. Ada ni. Tak boleh nak kata Tuhan ada ke, tak ada ke. Tu memanglah kafir sungguh. Tapi hak tadi itulah hak berkaitan dengan sifat 20 tak wajib belajar. Betul dia kata tu. Hak wajibnya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Tu wajib kena Tuhan wajib. Dia pun kata tak wajib belajar sifat 20. Kalau kira hura-hura tak salah dia kata. Tapi apabila mengelirukan orang awam, maka tetap hukumnya berdosa. Haram juga berkata seumpama tu. Sebab mengelirukan orang awam. Tak wajib belajar sifat 20. Tapi kalau hura faham sifat 20 tak ada masa Nabi. Dah. Kena Tuhan, wajib kena Tuhan. Quran hadis lah. Jadi dia kata betul salah, betul. Tapi mengelirukan orang awam hukumnya haram. Ada ni. Kalau duduk sama-sama orang terpelajar tak apa. Dia boleh tanggung ada ayat tu maksud apa. Tapi kalau dia beritahu pada orang awam, orang pun keliru. Saya belajar 40 lah. Lepas tu nak kenal Tuhan. Quran hadis. Quran pandai baca pun betul. Mana mujudah. Kalau baca Quran betul tu pun mujudah. Demikian lagi tidak sah iman dan jadi kafir. Tidak sah iman dan jadi kafir di sisi Allah Taala. Kafir di sisi Allah Taala. Demikian lagi tidak sah iman dan kafir di sisi Allah Taala. Faham tak? Kafir di sisi Allah Taala makna Islam pada hukum zahir. Dahulu kan Islam lain, iman lain. Zahir dia orang Islam sebab mak ayah dia Islam. Di mulut tidak pernah keluar perkataan yang membatalkan Islam, tidak pernah melakukan perbuatan yang membatalkan Islam. Di sisi hukum zahir, di sisi hukum dunia, dia orang Islam. Ini di sisi Allah hukum akhirah dia panggil.
Di sisi Allah ni hukum akhirah. Ni bab iman. Demikian lagi tidak sah iman dan jadi kafir di sisi Allah Ta'ala, walaupun Islam di sisi hukum zahir dunia, sah berkahwin dengan dia, pusaka mempusakai, mati jenazahnya fardu kifayah, dimandikan, dikapankan, disembahyangkan, dikebumikan, sebab dia orang Islam di sisi hukum zahir. Tapi kafir di sisi Allah Ta'ala, ini kita tak tahu ni. Orang yang tidak peduli, ada tak kata, tiada pun tak kata. Kata di sini i'tiqad ni. Kata dengan i'tiqad. Kita bicara dalam kitab ni kalau disebut kata berkata, beriktikad. Ini bukan berkata. Ini bab beriktikad. Maknanya dia tak iktikad, tak peduli pun. Ada Allah dia tak pegang. Tak ada Allah dia tak pegang. Tawakuf. Bukan semata-mata senyap. Bukan semata-mata senyap. Maka tak sah iman, jadi kafir di sisi Allah. Senyap. Etikot dia tak ada. Berpegang ada Tuhan, tidak berpegang. Tak ada Tuhan ke? Tidak berpegang. Tak peduli. Ni. Dia panggil apa? Tawakuf. Tak panggil tak? Tawakuf. Maka tidak sah iman, kafir di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pun pada zahir, dihukum akan dia Islam jika ia berasal keturunan Islam. Apabila di Islam, maka wajib atas orang hidup membicarakan kematiannya apabila mati. Kena tajhizkan jenazah dia, mandi, kapal, sembahyang ke bumi, sebab dia orang Islam. Tapi dia berpegang dak Allah ada, tak berpegang pun. Ada ni. Saya pernah sebut sebelum ni lah, orang Islam semayang pun tak pernah, Fatihah pun tak pandai baca, tasyahud mengucap pun tak pandai kata. Orang Islam, sebab mak ayah dia Islam macam kita juga. Dia pernah tak bercakap di mulut Tuhan tak ada, dia tak pernah kata. Dia tak pernah kata. Tak ada ni. Dia tak pernah kata semayang tak wajib, semayang tak ada faedah, semayang dia tak pernah kata. Mu nak semayang, dia apa? Dia cover pun ke? Cover tau. Dah tak ada seorang pak kerja nak semayang kan? Apa? Cover pun apa? Cover. Bukan cover tu cover keju. Tak, cover budak tu. Dah lah. Bunyi pelik-pelik kuat luar. Allah, cover budak tu, bukan cover. Kejut tak panggil cover. So, budak kejut buat panggil cover ke apa? Kanjar budak tu. Panggil cover tau. Cover lah. Mana kata kandung ni? Cover budak tu. Ni mana? Cover nak cover. Nak pergi semayang. Pergi semayang mu. Lewat dah ni, mu pergi semayang. Disuruh kawan dia pergi semayang. Dia semayang. Fatihah nak anda baca. Di tubuh dia tak ada tatu di tubuh dia. Arak tu memang minuman dia lah. Tapi mak ayah dia Islam. Islam lah. Islam pada zahir. Maka wajib atas orang yang hidup membicarakan kematian apabila mati. Kena uruskan jalan sebagai orang Islam. Tapi di sisi Allah kita tak tahulah. Di sisi Allah kita tak tahu. Faham tak? Itu beza antara Islam dan iman. Hak saya sebut tadi hak tak semayang, hak takutnya semayang sangat-sangat. Tapi berakidahnya macam mana? Faham tak mukhalafah pada perbuatan? Faham tak wahdaniyah pada perbuatan? Kudrah, iradah, ilmu, qada' qadar tu faham molek ke tak? Di situlah ada akidah-akidah yang kafir ijma' ulama. Hak kafir ijma' ulama ni, kafir di sisi Allah. Zahirnya orang Islam, semayang tak tinggal laginya. Tapi di sisi Allah dia kafir. Dia berpegang.
dengan pegangan yang kafir. Tapi dia orang Islam pada zahir, bersembahyang, berpuasa lagi. Hak ni tak peduli langsung ni. Tuhan ada pun tidak pegang, Tuhan tak ada tidak pegang. Hak ni pegang. Allah ada, pegang. Allah sedia, pegang. Allah kekal, pegang. Ada ni. Tapi berpegang tak keesaan pada perbuatan, kudrah, irah, ilmu pada sekalian perkara. Pada ni, hak bab qada qadar tu. Hak tak peduli langsung ada tak ada Tuhan ni, hak macam tadi lah kali, wallahu alam lah. Dia warna pegangan dia. Tapi tak ada sungguh lah. Tak pandai langsung semayang. Fatihah tak anda baca, bayangkan. Fatihah tak anda baca, bayangkanlah. Tapi bukan kata sama-sama kawan ni dia buat jahat, tak. Dia tolong. Tadi lah. Kawan nak semayang, dia support. Dia pergi semayang, dia jaga. Kadang-kadang ditanya pula, kamu semayang lagi ke lewat dah ni? Pada mana disuruh semayang nak lewat dah ni? Ditolong. Ditolong. Kalau kata bulan Ramadan, dia kerja lebih daripada biasa. Sebab apa? Sebab dia nak peringatkan kawan dia yang puasa. Kalau bulan puasa dia kerja tu lebih daripada bulan lain dia kerja. Sebab apa ni? Dia kerja sungguh-sungguh. Dia tak bagi kawan dia puasa tu letih. Tapi dia puasa ke tak? Dia tak puasa. Dia tak ada main puasa. Tak ada kehidupan dia, tak ada macam orang Islam pun. Tapi hukumnya dia orang Islam. Sebab mak ayah dia asal keturunan dia Islam, maka Islamlah dianya. Jadi Islam lain, iman lain. Ini bicara bab iman. Kalau tidak berpegang Allah ada, tak ada pun tidak berpegang, ini tidak sah iman, kafir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Moleklah kita nanti bicara, bukan bicara Islam dah nanti. Kita akan bicara bab iman. Kita bicara sebab 20, bicara bab iman. Bukan bicara bab Islam lagi. Ada. Sebab tu kalau kita kata, kalau orang ceramah kata, macam mana dengan orang masuk Islam, mengucap dia kalimah syahadah, belum sempat belajar sifat 20, nak ke bumi di mana? Tu dah reti sangatlah. Mengucap 2 kalimah syahadah, Islam lah dianya. Bila dia mati nak tanam di mana? Tanya buat apa lagi? Dia tak sempat belajar sifat 20. Itu secara tafsil, itu kena belajar kemudian. Tapi pada masa dia mengucap dia kalimah syahadah, sah Islam dia, hati dia percaya akan Allah dan Rasul. Secara ringkas saja, sah iman dia, mukmin dianya. Di saat tu juga dia ampuni sekalian dosa dia. Di saat tu juga kalau dia mati, syurga dianya. Sebab apa? Dia beriman akan Allah dan Rasul secara ringkas. Tapi sebab 20 dia pegang macam mana kita tak tahu laginya. Dia berpegang Allah ni mungkinlah macam Tuhan dia juga ke? Mungkin. Sebab dia tak belajar lagi. Tapi sah iman dia. Islam dia mengucap sah lalu dah. Ada ni. Iman dia sah dah. Apabila dia percaya akan Allah Tuhan Yang Esa, cerekah saja. Sebab 20 dia tak belajar lagi masa tunya. Sah iman dia. Tapi bicara bab mati nak tanam di mana, itu bicara bab Islam. Itu bukan bicara bab iman. Dia mengucap dia kalimah syahadah, mati belum sempat belajar sebab 20, nak tanam di mana, tak gerti sangat-sangat. Dia mengucap dia kalimah syahadah, dia jadi orang Islam. Kena nak tanam di mana, ke orang Islam lah. Beriman ke tak dia dengan Allah Ta'ala. Terkadang dia mengucap serta beriman secara ringkas, sah iman dia. Terkadang dia mengucap tidak ada iman langsung, semata-mata ada tujuan yang lain. Contoh nak berkahwin, maka dia orang Islam pada zahir, tapi kafir di sisi Allah. Kalau mati saat tu, kekal neraka dianya. Kemudian lepas dia masuk Islam, diberi pengajaran, dia kenal Tuhan perlahan-lahan, dia percaya kepada Allah dan Rasul. Saat tu baru dia beriman di sisi Allah. Di Islam sebelum tu lagi, dia beriman di saat tu. Siapa tu sudah dia tak percaya, tak percaya pun bab akidah, dia kafir di sisi Allah sampai ke mati. Tapi dia orang Islam bermula daripada dia mengucap 2 kalimah syahadah. Islam lain, iman lain. Yang kita bicara sekarang adalah berkaitan dengan iman, bukan berkaitan dengan Islam. Mana kalau kata kafir pegangan, zahirnya adalah
sebagai orang Islam. Wallahu a'lam. Huraian sifat yang pertama, wujud. Artinya erti wujud ada. Wallahu a'lam tadi tu hak wallahu a'lam kita. Belum wallahu a'lam saya lagi ni. Tu ada kitab tu nampak tak? Maka wajib atas orang yang hidup membicarakan kematiannya apabila mati. Wallahu a'lam. Saya baca tu. Saya tak wallahu a'lam lagi. Huraian sifat yang pertama, wujud artinya ada. Barulah wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.